Okey, kita boleh mulakan kuliah kita Suratul Ahzab. Suratul Ahzab mulai daripada ayat 36. Suratul Ahzab mulai daripada ayat 36. Baik, boleh semakkan dan catatan makna ya. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana, dan tiada adalah ia. Dan tiada adalah ia. Li mukmin, bagi orang mukmin lelaki, wala dan tidak, mukminatin orang mukmin perempuan, iza apabila, qada telah memutuskan ia, Allahu oleh Allah, wa rasuluhu dan rasulnya, amron akan satu urusan, bahawa yakuna ia ada, lahum bagi mereka, al-khiyarah, pilihan, min amrihim, daripada urusan mereka, waman dan barang siapa, ya'sillah, ya'si ia mendurhakai, Allah akan Allah, wa rasulahu dan rasulnya, faqad maka sesungguhnya, dhalla telah sesat ia, dhalalan kesesatan, mubina yang terang. Baik, semula ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, dan tidak adalah ia bagi orang mukmin lelaki, wala mu'minatin, dan tidak orang mukmin perempuan. Maknanya sama ada lelaki yang beriman atau perempuan yang beriman. Iza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila telah memutuskan ia oleh Allah dan Rasulnya akan satu urusan, an yakuna, bahawa ia ada, lahum bagi mereka, al-khiyara, pilihan, min amrihim, daripada urusan mereka. Mana apa-apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya, orang mukmin, baik lelaki atau perempuan, dia tidak boleh cari helah, cari helah atau pilihan lain. Dia kena sami'na wa ata'na, dengar dan taat. Kita tidak boleh menyalahi perintah Allah dan perintah Rasul. Jadi bila Allah dan Rasul memutuskan atau menetapkan akan satu urusan, maka kita tidak boleh ada pilihan lain, melainkan sami'na wa ata'na. Kita kena terima hakikat itu. Dan ayat ini turun juga mengesahkan tentang
dari hal Nabi mengahwini anak angkatnya ya, yang telah diceraikan. Jadi hal ini Allah yang mengahwinkan Nabi kepada anak angkat itu. Jadi orang mukmin tidak boleh nak lelaki ataupun perempuan tidak boleh nak banyak cakap, nak menyalahi perintah itu. Itu adalah perintah Allah. Nanti diterangkan pada ayat lanjutannya ya. Wa may ya'sillahi wa rasulahu, dan barang siapa ia yang mendurhakai akan Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sesungguhnya telah sesat ia kesesatan yang terang. Artinya, jangan kita durhakai Allah dan Rasul. Bila kita durhakai, kita telah meniti atau menuju ke satu jalan yang sesat. Jalan kesesatan yang terang. Baik, sekarang kita masuk pada ayat 37. Ayat 37. Ini panjang sikit ayat ni ya. Suratul Ahzab. Yang baru masuk ya. Buat saya makan Suratul Ahzab ayat 37. Bagi kita teruskan. Waiz, dan ingatlah di waktu. Kalau kita jumpa iz di awal ayat macam ni, itu ingatlah di waktu. Tapi kalau di tengah ayat, di waktu saja. Tak ada ingatlah tu, tak payah sebut. Ingatlah tu untuk awal ayat. Dan ingatlah di waktu. Takulu, engkau berkata. Lillazi, kepada orang yang. An'ama, telah memberi nikmat ia. Allahu, oleh Allah. Alaihi, atasnya. Wa an'amta, dan telah memberi nikmat engkau. Alaihi, atasnya. Amsik, tahanlah oleh engkau. Alaika, atas engkau. Zaujaka, akan isteri engkau. Zaujani boleh makna suami, boleh makna isteri. Tetapi tengok pada domir. Kalau domirnya muzakkar, lelaki, ka tu lelaki. Jadi zauja itu adalah isteri. Kalau misalnya domir tu muannas, zaujaki, itu perempuan ya. Itu mana suami engkau. Jadi zauja ni digunakan untuk suami ataupun isteri bergantung pada domir. Kalau domirnya lelaki, artinya dia perempuan. Kalau domirnya perempuan, artinya dia lelaki. Itu suami. Macam tu. Di sini zaujaka. Jadi ka tu lelaki. Jadi zauja itu dengan makna isteri. Ka tu engkau. Wattaqi, sambung, wattaqi, dan takutlah oleh engkau. Allah, akan Allah. Watukhfi, dan engkau sembunyikan. Dan engkau sembunyikan fi nafsika, dalam diri engkau. Apa yang Allahu, Allah, mubdihi, yang menerangkan. Nanti mubdi.
yang menampakkannya. Daripada perkataan bada, ya abda, maknanya ya nampak, yang menampakkannya. Wa tahsyah, dan engkau takut. An-nas, akan manusia. Wallah, dan Allah. Ahakku, lebih patut. An, bahawa. Tahsyaha, engkau takut kepadanya. Falamma, maka manakala. Qada, telah memutuskan ia. Dalam braket mentalak. Zaidun, oleh Zaid. Minha, daripadanya. Wataron, dengan kemahuan. Zawwajnakaha. Tengok. Zawwajna, satu. Ka, satu. Ha, satu. Telah kami kahwinkan akan engkau kepadanya. Telah kami kahwinkan akan engkau kepadanya. Telah kami kahwinkan tu, kami tu na. Engkau tu ka, dia bersambung. Kepadanya ha. Jadi bersambung, ada 3 dhamir, na, ka, ha. Tu ya. Likailah supaya tidak. Yakuna, ia ada. Alal mu'minina, atas orang-orang yang beriman. Harajun, keberatan. Fi, pada. Azwaji, istri-istri. Ad'iyaihim, anak-anak angkat mereka. Iza, apabila. Qadau, telah memutuskan mereka. Telah memutuskan mereka. Braket mentalak. Min hunna, daripada mereka. Wataran, dengan kemahuan. Wakana, dan adalah. Amrullahi, urusan Allah. Maf'ula, yang diperbuat. Baik, saya masuk mula ya. Ayat 37. Wa'iz, dan ingatlah di waktu. Takulu, engkau berkata lilladzi, kepada orang yang. An'amullah, telah memberi nikmat ia oleh Allah alaihi, atasnya. Ya.
Maknanya orang yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala ialah Zaid. Ya, Zaid. Jadi ya, Zaid ini Allah telah memberi nikmat dengan Islam. Ya, Islamnya Zaid itu adalah nikmat Allah. Wa an'amta alaihi, dan telah memberi nikmat engkau ni Nabi, alaihi atasnya itu atas Zaid. Nikmat Nabi ke atas Zaid ialah, ya, Zaid asalnya hamba. Ya, lalu Nabi beli dan dimerdekakan. Jadi itu adalah nikmat yang Nabi berikan kepada Zaid. Allah memberi nikmat kepada Zaid dengan Islam. Islamnya Zaid. Ya. Nabi pula, ya, memerdekakan Zaid itu adalah nikmat buat Zaid. Ya. Yang diberikan oleh Nabi. Dia ni, ya, Zaid ini dengan isterinya, dia tidak ngam. Kata orang tidak ngam. Ya. Jadi ya, isterinya itu Zainab. Ya, jadi agaknya hari-hari bertekak ke, ya, tak sepahaman dah bahasa kita tu. Dia tak sepahaman. Ya, asyik bertekak ya agaknya hari-hari. Ya, dengan Zaid ini. Tapi Nabi ada memesan, amsik alaika, tahanlah oleh engkau atas engkau zaujaka, akan isteri engkau. Wahai Zaid, ibaratnya macam tu. Wahai Zaid, ya, tahanlah isterimu. Maknanya jangan engkau ceraikan. Wattaqillah, dan takutlah oleh engkau kepada Allah. Ini nasihat Nabi kepada Zaid. Ya. Sebab Nabi pun tahu, ya, keduanya tidak bersepahaman. Ya. Jadi Zaid ini adalah anak angkat Nabi. Wa tufi, dan engkau sembunyikan fi nafsika, dalam diri engkau, ma Allah mubdihi, apa yang Allah, ya, menyatakannya, ataupun apa yang Allah, ya, menampakkannya. Nampak, menyatakan, menerangkan. Ya. Menampakkan tu pun cantik bahasa dia. Ya. Atau menerangkan tu pun boleh. Nabi sembunyikan apa yang dalam diri Nabi, tapi Allah keluarkan atau keluarkan apa yang disembunyikan oleh Nabi. Wa tahsyannas, dan engkau takut akan manusia. Maknanya Nabi takut kepada manusia, ya, sekiranya dia mengahwini anak angkatnya, ya, sudah tentu hebohlah masyarakat Arab ni. Nabi mengahwini anak sendiri, macam itulah ibaratnya. Sebab, ya, ini perkara besar. Ya. Dalam masyarakat jahiliah, anak angkat itu adalah anak sendiri. Dan isteri anak angkat tidak boleh dikahwini, sebab itu dah kira anak dia. Macam tu. Ya, dalam masyarakat jahiliah. Jadi kalau Nabi buat macam tu, ya, menampaknya kecoh lah jawabnya. Ya. Itu dikatakan Nabi takut manusia. Allah katakan, wallahu ahaqqu an tahsyaha, dan Allah lebih patut bahawa engkau takuti akannya. Yang patut engkau takuti ialah Allah. Falamma qada Zaidun. Ini salah satu ayat yang menerangkan betul-betul nama Zaid disebut dalam Quran. Ya, padahal dia hanya anak angkat Nabi. Ya. Tetapi tersebut dalam Quran nama Zaid ni. Maka manakala telah memutuskan ia oleh Zaid. Mana memutuskan di sini dengan erti mentalak atau menceraikan. Zaid minha, daripadanya akan istrinya, wataron, ya, dengan kerelaan. Ya. Dengan kemahuan pun boleh, kerelaan pun boleh. Dengan kemahuannya sendiri. Ya. Zawajnakaha, telah kami kahwinkan akan engkau akan. Yang mengkahwinkan di sini ialah Allah. Ya. Mengkahwinkan bukan, ya, ini yang dikatakan, ya, Allah telah kahwinkan Nabi dengan isteri Zaid yang sudah diceraikan. Ya.
Kenapa? Tu ya, kenapa ya Allah ya perintahkan demikian? Ya, sebab dengan itu maka ya habislah pahaman jahiliyah yang mengatakan anak angkat itu adalah anak sendiri. Sebenarnya anak angkat bukan anak sendiri. Ya. Jadi bukan darah daging dia. Jadi artinya kalau dia bercerai, bapa angkat dia boleh berkahwin dengan isteri anak angkatnya. Sebenarnya ini berlaku untuk memecahkan adat jahiliyah. Adat jahiliyah dah berpuluh tahun. Dia berpuluh-puluh tahun dia berpegang atau beratus tahun dia berpegang anak angkat itu adalah anak sendiri, tidak boleh dinikahi. Yang dengan Nabi menikahi ini memang kecoh lah mulanya. Kecoh. Ya, tapi akhirnya orang mukmin faham. Itu adalah keputusan Allah untuk memecahkan adat jahiliyah. Ya. Dan Nabi SAW ya, mengikut ceritanya, ya, dia pun menjamulah orang muslimin dengan roti dan daging. Ya, tanda dia sudah berkahwin dengan Zainab. Ya. Likaila yakuna alal mu'minah kharajun. Yes, supaya tidak ia ada atas orang yang beriman keberatan pada azwaji ya isteri-isteri adiyaihim anak-anak angkat mereka iza qadaw apabila telah memutuskan mereka iaitu telah menceraikan atau mentalak mereka minhuna daripada mereka wataron dengan kerelaan ya ataupun kemahuan ya. Jadi tidak ada salahnya ya bagi ya orang-orang ya diterangkan dalam ayat ini ia tidak boleh, mana tidak salah kalau seandainya dia mengahwini anak-anak angkat mereka. Jadi dengan contoh Nabi tadi itu nak menunjukkan ya anak angkat itu bukan anak sendiri ya. Dan itulah cara ya memecahkan adat jahiliyah ya. Maka habislah adat jahiliyah bila Nabi ya Allah sudah kahwinkan Nabi dengan Zainab ya habislah adat jahiliyah yang selama ini orang Islam pun masih berpegang dengan itu ya. Mereka masih berpegang dengan cara itu. Wa kana amrullahi maf'ula dan adalah urusan Allah itu yang diperbuat. Ini ya dalil yang jelas menunjukkan anak angkat itu bukan darah daging ya bapa angkat itu ya. Jadi ya artinya kalau seandainya bercerai ya berlaku ya hal ini ya maka tidak ada salah dalam syarak. Sebab contohnya Nabi dan Allah telah memerintahkan Nabi dan mengahwinkan Nabi kepada Zainab ya. Ini ceritanya ya. Kita dan satu ayat yang benar-benar menyebut nama Zaid iaitu Zaidun tadi. Qada Zaidun ya. Jadi sampai satu istimewa Zaid dapat terakam dalam Al-Quran. Nama Zaid ini. Baik ya, sambung lagi 38. Makan. Tiada adalah ia ala Nabi. Atas Nabi. Min harajin daripada keberatan. Fima pada apa yang farada telah ia fardukan. Allahu oleh Allah. Lahu baginya. Sunnatullah. Sunnah Allah.
dalam bracket peraturan Allah. Billazina, pada orang-orang yang khalau, telah berlalu mereka, min qablu, daripada dahulu, wa kana, dan adalah, amrullah, urusan Allah, qadaran, satu ketentuan, maqdura, yang ditentukan. Biasanya mas mula. Maka nalan Nabi min harajin fima faradallahu lahu. Tiada adalah ia atas Nabi daripada keberatan pada apa yang telah ia fardukan oleh Allah kepadanya. Maksudnya, bagi Nabi tidak patut dia merasa keberatan atau kesempitan pada apa yang Allah sudah fardukan, iaitu Allah sudah halalkan buatnya. Sunnatullah, sunnah Allah ataupun peraturan Allah, billazina khalau min qablu, pada orang-orang yang telah berlalu mereka daripada dahulu. Begitulah perjalanan peraturan Allah Ta'ala terhadap orang-orang yang sudah berlalu dahulu. Wa kana amrullahi qadaran maqdura, dan adalah urusan Allah satu ketentuan yang ditentukan. Ini adalah takdir Tuhan. Tuhan takdirkan demikian. Jadi bagi Nabi, dia tidak boleh keberatan untuk berkahwin dengan Zainab. Sebab itu adalah urusan Allah Ta'ala. Jadi Nabi tidak boleh keberatan apa yang Allah sudah fardukan, iaitu Allah sudah halalkan buat Nabi untuk mengawini siapa tadi? Zainab, anak isteri anak angkatnya yang sudah diceraikan oleh Zaid. Baik, sambung lagi ayat 39, allazina, orang-orang yang atau kita letak iaitu iaitu orang-orang yang yuballighuna, mereka menyampaikan. Kita selalu dengar tablik. Ini mudhari'nya. Mudhari'nya yuballighuna, mereka menyampaikan. Risalatillah, akan risalah Allah. Wa yahsyaunahu, dan mereka takut akannya. Wala, dan tidak, yahsyauna, mereka takut, ahadan, akan seseorang, illallah, melainkan Allah. Wa kafa billah, dan cukuplah Allah. Hasiba, yang menghitung. Biasa mas muda. Allazina yuballighuna risalatillah, yaitu orang-orang yang mereka menyampaikan akan risalah Allah. Wa yahsyaunahu, dan mereka takut akannya. Wala yahsyauna ahadan, dan tidak mereka takut akan seseorang, ilallah, melainkan Allah. Macam itulah sifat mereka yang
membawa risalah Allah. Rasul-rasul adalah pembawa risalah-risalah Allah. Mereka tidak takut kepada siapa-siapa. Yang dia takutkan ialah hanya Allah. Itulah sifat rasul-rasul yang ia membawa dan menyampaikan risalah Allah. Dia tidak takut melainkan hanya kepada Allah. Wa kafa billahi hasibah, dan cukuplah Allah yang menghitung. Allah yang menghitung atau yang memelihara segala amal-amal. Sama lagi ayat seterusnya, ayat yang ke-40. Makana, tiada adalah ia Muhammadun Muhammad aba bapa ahadin seseorang min daripada rijalikum laki-laki kamu. Walakin, dan tetapi, Rasulullah, Rasul Allah, wa khatama, dan penyudah an-nabiyyin, nabi-nabi. Wa kana Allah, dan adalah Allah, bi kulli syai'in, dengan tiap-tiap sesuatu, alima, amat mengetahui. Semak semula. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Tiada adalah ia Muhammad bapa seseorang daripada laki-laki kamu. Kalau isteri-isteri Nabi, kita namakan Ummul Mukminin, ibu kepada orang-orang yang beriman. Jadi isteri-isteri Nabi itu semuanya adalah sebagai ibu kepada semua orang-orang mukmin. Sebab itu bila Nabi dah tak ada, janda-janda Nabi ini tidak boleh dinikahi. Sebab dia sudah bertaraf sebagai ibu kepada seluruh orang mukmin. Tapi Nabi SAW tidak boleh katakan sebagai bapa kamu, bapa orang-orang mukmin. Tak. Allah katakan dia bukan bapa kamu. Tetapi walakin, dan tetapi Rasulullah, dia adalah Rasul Allah. Wa khataman nabiyyin, dan penyudah nabi-nabi. Jadi bila kita baca ayat ini, tandakan ayat ini menunjukkan dalil yang Nabi adalah Nabi terakhir, penyudah Nabi. Letak tanda tepi, notakan, letak nota tepi, dalil Nabi Nabi SAW adalah penyudah Nabi atau Nabi terakhir. Ini dalilnya. Wa khataman nabiyyin, dan penyudah nabi-nabi. Wa kana Allah bi kulli syai'in alima, dan adalah Allah dengan tiap sesuatu amat mengetahui. Jadi akhir zaman ini ramai orang mengaku dirinya nabi. Dan ada pesantren di Indonesia, dia melahirkan nabi. Artinya yang lulus daripada pesantren itu dia ditarafkan nabi. Jadi sebagai nabi. Jadi sebenarnya dalam ayat ni Allah dah kata Nabi SAW adalah penyudah nabi-nabi. Ada golongan lain, mereka mengatakan khatam ini bukan penyudah nabi, khatam ni cincin katanya. Ini cincin nabi, jadi nabi pakai cincin katanya.
bukan maknanya ini penyudah Nabi. Ya, ini mereka yang cari helah. Ya, mereka letakkan nama khotam tu dengan makna cincin, bukan makna penyudah. Nah, tafsiran macam tu yang kita ikut. Itu punya tafsiran yang menyeleweng jauh. Ya. Baik, sambung lagi ayat 41. Ya ayuha, wahai. Allazina, orang-orang yang amanu, telah beriman mereka. Uzkuru, ingatlah olehmu. Allah, akan Allah. Zikron kasiro, ingatan yang banyak. Wasabbihuhu, sambung. Wasabbihuhu, dan bertasbihlah olehmu kepadanya. Bukrotan, waktu pagi. Wa asila, dan petang-petang. Semak semula. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang-orang yang telah beriman mereka, ingatlah olehmu akan Allah, ingatan yang banyak. Ya, ayat-ayat macam ni jangan salah faham atau salah tafsir. Ya, terkadang orang yang memahamkan ayat ini menyuruh kita berzikir banyak-banyak. Macam tu. Jadi sebab itu di antara mereka tasbih tak tinggal kat tangan. Kat mana-mana dia pegang tasbih. Nak menunjukkan dia adalah orang yang banyak berzikir pada Tuhan. Itu dah riak. Sebab perbuatan macam tu tidak dilakukan oleh Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Mereka bawa tasbih ke sana sini, itu tak ada perbuatan Nabi dan juga sahabat-sahabat Nabi. Sebenarnya ingat Allah banyak-banyak ni makna hati kita. Kemana kita bawa diri, kita ingat Allah. Contohnya, orang yang ingat Allah, bila time waktu solat, dia ingat, oh dah waktu zuhur lah belum solat. Oh dah waktu asar lah belum solat. Dah waktu isyak, dah waktu subuh. Jadi semuanya itu menunjukkan orang mukmin yang ingat Allah. Bila apa-apa terjadi, dia kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang baca subhanallah, kadang baca alhamdulillah. Ucapan atau bibirnya tak kering daripada mengucapkan kalimah-kalimah baik. Itu yang dimaksudkan. Bukan kita suruh membaca Allah 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 sepanjang perjalanan kita. Kita berzikir bukan. Ini yang menunjukkan suruh kita ingat banyak-banyak. Bukan kita suruh melafazkan, tapi hati kita tu kena ingat Allah. Orang yang berzikir saja tapi dia tak lakukan solat contohnya. Dia berzikir, solat tidak, kerana zikir itu lebih utama daripada solat. Ini lagi kacau. Dia berzikir tapi tak solat. Sebab kata zikir itu lebih utama daripada solat. Jadi itu yang salah tafsir. Jadi ingat kepada Allah mana hati kita. Sentiasa ingat Allah ke mana-mana pun kita berada. Wasabbihuhu, dan bertasbihlah olehmu kepadanya bukrata wa asila di waktu pagi dan petang. Maksudnya apa? Maksudnya bertasbih sini ialah tasbih kan suci. Jadi kita mensucikan Allah, jangan sekutukan Allah. Itu maksudnya. Kita jangan sekutukan Allah, baik kita berada waktu pagi ataupun kita berada di waktu petang. Kadang waktu pagi kita beriman. Waktu petang kita dah buat syirik kepada Allah. Kita pergi makam-makam, minta itu, minta ini. Nak minta habuan dunia cepat, kita pergi makam. Nak minta kesembuhan cepat, kita pergi makam. Nak minta anak cucu lulus periksa, kita pergi makam. Ini maknanya kita tidak mensucikan Allah. Sedangkan tasbih tu maknanya kita mensucikan Allah.
tapi kita sekutukan Allah. Jadi jangan sekutukan Allah. Baik berada di waktu pagi ataupun berada di waktu petang. Okey, sekadar itu dulu untuk Al-Quran, dan kita sambung dengan pelajaran sorab pula ya. Buat latihan yang lepas kita buat semakan hari ini. Kejaya saya buka mic. Okey, boleh buka mic. Bilangan berapa? Boleh buka mic. Bilangan berapa tu? 34. 34. Okey, kita teruskan dengan latihan 34, iaitu tasriful mudha'af. Tasriful mudha'af ya, bab dia bab fa'ala yufa'ilu ya. Jadi latihan yang contoh latihan yang saya beri iaitu sofa yusofu, musofatan, sifafan, sofa la tusofa, musofun, 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 sufa yusofu. Cuba ingatkan ya, madi dengan amar sama dalam bab ni ya. Madi dengan amar sama. Okey. Isim fa'il, isim maf'ul makan zaman sama. 4 tu. Isim fa'il, isim maf'ul makan zaman sama. Kemudian mudhari' ma'ruf dengan mudhari' majhul pun sama. Mudhari' ma'ruf yang akhir mudhari' majhul, yusofu tu majhul sama dengan ma'ruf. Ya. Saya ulang balik, madi dengan amar sama. Mudhari' ma'ruf, mudhari' majhul sama. Ya. Kemudian makan isim fa'il, isim maf'ul makan zaman sama. Dalam bab mudha'af ni. Okey, kita teruskan sofa mana sof berbaris-baris. Tamrin sekarang ni ro alif dal, rodda. Cuba buat rodda mudhari'nya. Yuraddu. Panjangkan sikit bunyi ya. Yuraddu. Yuraddu. Panjangkan. Yuraddu. Masdar dia? Muraddatan atau Muraddatun. Muraddatan tan ya. Jangan tun. Tan. Muraddatan atau apa? Ridadan. Atau ridadan. Ridadan. Amarnya apa? Rodda. Dengan madi. Rodda. Nahi dia? La turadda. Isim fa'il, isim maf'ul makan zaman sama. Macam mana? Muradun. Lagi muradun. 4 kali sebut. Madi majhul. Rudda. Tahu dia rudda macam tu? Rudda. Panjangkan. Rudda. Sebab ada waw tu. Panjangkan. Tak boleh baca rudda. Itu salah. Itu rodal saja. Rudda. Mudhari' majhul. Yuraddu. Panjangkan sikit. Yuraddu. Macam kita baca dolin. Kan dol kalau panjangkan macam tu. Dolin. Macam tu. Baik, nombor 2. Shim alif kop. Tadi mana mengembalikan, ni mana menyalahi. Shim alif kop. Cuba buat madi mudhari' masdar. Madi Syaqqa mudhari' Syaku. Masdar Syaqatan atau Syaqatun. Syikokon.
Syifah. Atau syikok. Kan dia dua masdarnya. Syifah. Amar, Syah. syakka sama madi. Mudhari, mudhari pula. Sama dengan madi. Amar. Nahi, La tusyakku. la tusyakka. La tusyaqqa. La tusyakka. Isim fa'il, isim maf'ul, makan zaman. Musyaqun. Musyakun lagi. Musyakun. 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 Madi majhul. Syuqa. Syuqa. Mudhari majhul. Yushaku. Ku. Jangan ada tanwin. Tanwin hanya untuk isim. Oh ya ke? Jangan ada tanwin. Mana fi'il tak ada tanwin ya, jangan ada tanwin. Fi'il lah. Apa fi'il? Madi, mudhari, amar, nahi, madi majhul, mudhari majhul ya. Itu fi'il. Tak boleh letak tanwin ya. Okey, nombor 3, short alif dal mana menolak. Cuba buat madi mudhari masdar. Apa benda Ustaz? Soda. Yusadu. Musabatan. Lagi. Sidadan. Atau sidadan. Amarnya Amar soda. soda nahi Datu soda. isim fa'il isim maf'ul makan zaman. Musadun. Musadun 4 kali ya. Madi majhul Madi majhul sudah. Yumadu. Mudhari majhul yusadu. Okey, nombor 4 ya, makna berkasih-kasih. Ha alif ba. Cuba buat madi mudhari masdar ha alif ba. Haba yuhabbu muhabbatan. Mim muhabbatan. Ataupun apa? Ibaban. Amarnya habba. Nahi la tuhabba. Isim nahi. La tuhabba. Isim fa'il muhabbun. Isim maf'ul muhabbun makan. Muhabbun zaman. Muhabbun sama. Madi majhul kubah. Mudhari majhul yuhabbu. Ya. Okey, itu makna berkasih-kasih. Nombor 5 makna membisik-bisik. Sin alif ra. Bisik-bisik. Okey, madi mudhari masdar. Sarra yusarru musarratan atau siraron. Amar sarra nahi la tusarra isim fa'il musarrun isim maf'ul
Musarun. Musarun. Makan zaman. Musarun. Musarun. Madi majhul. Surah. Surra. Mudhari majhul. Yusaru. Yusaru. Itu nombor 5. Nombor 6, ya, dengan makna memusuhi. Ya, memusuhi. Ada, ya. Hada. Baik. Ya, cuba buat madi mudhari masdar. Yuhadu. Ada, yuhadu, lagi. Musadatan. Muhadatan. Muhadatan. Ataupun hidadan. Hidadan. Amar. Hadda. Ada. Nahi. La tuhadda. Isim fa'il. Muhadun. Isim maf'ul. Muhadun. Makan zaman. Muhadun. Madi majhul. Huda. Mudhari majhul. Yuhadu. Huda. Yuhadu. Okey, sekarang ni kita buat makna mengikut wazan. Makna memusuhi. Yang akhir sekali. Memusuhi. Kalau madi? Telah memusuhi ia. Telah memusuhi ia. Kalau mudhari? Ia memusuhi. Ia memusuhi. Kalau masdar? Permusuhan. Permusuhan. Kalau amar? Musuhilah oleh engkau. Musuhilah oleh engkau. Kalau nahi? Janganlah engkau musuhi. Janganlah engkau musuhi. Kalau isim fa'il? Yang memusuhi. Kalau isim maf'ul? Yang dimusuhi. Yang dimusuhi. Makan? Tempat memusuhi. Tempat memusuhi. Zaman? Masa memusuhi. Masa memusuhi. Ya, madi majhul. Telah dimusuhi ia. Telah dimusuhi ia. Ia. Kalau mudhari majhul? Ia dimusuhi. Ia dimusuhi. Alhamdulillah, mumtaz, tasrif, mudha'af, ya. Mumtaz semua. Akan datang kita masuk tamrin yang ke-35, tasriful misal. Kita faham, ya, tasrif mudha'af mana berganda ada sabdu. Atau mana mudha'af tu ada sabdu. Roda, syaqqa ada sabdu, ya. Itu mudha'af. Dia berganda. Tapi kalau akan datang tasrif misal. Misal ni maknanya huruf mutal di awal. Huruf mutalnya di awal. Jadi yang akan datang, ya, tamrin 35 selesaikan tasriful